masa PKP ni, apa yang kita selalu buat? Kita beli online. Yes, betul. Baru nak cakap. Betul. Macam saya memang benda tu senang. Kira on, scroll, nampak sikit online. Tunggu sampai je. Betul. Tapi tahu tak, Fmi? Sepanjang benda ni diperkenalkan daripada dulu sampai sekarang, ramai sebenarnya kena tipu. Oh ya? Yes, serius. Macam mana kena tipu pula? Itu yang pelik tu. Sebab saya tak pernah ada pengalaman lagi ditipu. Tetapi ramai yang juga melaporkan bahawa mereka ditipu masa Beli online. penjualan online ni. Okeylah, kalau kita nak cakap tu kita kurang tahu. Kita bawa orang yang pakar lah hari ni ada dengan kita kan. Kita ada peguam civil kita, kita ada Wan Azmir Wan Majid untuk menceritakan tentang benda-benda yang boleh protect diri kita, betul tak? Ya, betul. Silakan. Okey, macam tadi Hafni, dia ada cerita. Kalau kena tipu ni, kena tipu macam mana? Ya. Ada ke orang kena tipu online ni? Okey. Laju betul kau Orang baru terus tahu tanya soalan tu. Yes, kita sebab belum sempat benda ni nak warm up lagi. sebab semua orang kalau nak ikutkan memang benda ni adalah benda yang selalu terjadi. Betul lah, orang betul. senang sangat nak membeli kan. Okey, dia macam ni ya. Pasal penipuan online ni, dia secara asas dia penipuan ni wujud daripada dulu lagi. Ada penipuan, ada representasi secara salah. Kadang-kadang kita ada cakap kita nak kasih sebuah kereta, tapi sebenarnya dia kasih kereta yang tak ada enjin. Okey, ada penipuan-penipuan macam tu. So dia ada degree penipuan. Ada penipuan secara jelas, ada penipuan secara tak langsung, ada penipuan secara tak sengaja. So penipuan ni ada banyak jenis. So kalau ada penipuan secara offline, maknanya saya nak jual barang tapi barangnya tak ada, tapi ni saya buat secara online. Itu je bezanya. Dia di online kan. Ya, medium dia saja berbeza. Tapi yang secara tak sengaja tu macam mana Ada Saya yang tak sengaja. Okey, contohnya, katalah saya nak beli mask daripada luar negara. Dan mask yang saya nak beri itu, saya tahu saya nak 3 ply. Tapi masa saya penjual dia pula, dia jual katalah 2 ply. Okey. So dia tahu benda tu mask. Tapi dia jual 2 ply dan 2 ply bila sampai saya saya order 3 ply. Tapi orang yang dekat China ke atau orang yang supply tu, dalam pengetahuan dia supply 3 ply tapi dia hantar 2 ply. Okey. So itu ada benda macam itulah. Bukan salah dia lah kan. Ada yang bukan salah dia, ada yang mungkin salah dia tapi dia dah masukkan dalam terma-terma yang dia boleh ubah terma-terma penghantaran barang-barang tu. So macam sekarang ni ialah saya sebagai seorang pengguna juga kadang-kadang saya perasan bahawa kadang-kadang ada setengah platform dia banyak protection kepada penjual instead of pembeli. So kenapa benda tu boleh berlaku dan dibenarkan? Okey. Perlindungan terhadap penjual berbanding kepada pembeli sebenarnya Faiz, dari segi undang-undang banyak sangat undang-undang yang melindungi pengguna. Banyak sangat. Tapi sama ada kita telah pakai undang-undang ini untuk melindungi pengguna. So kalau Faiz tanya banyak undang-undang yang melindungi penjual, sebenarnya tidak. Banyak sangat undang-undang yang melindungi pengguna. Sebagai contoh, kita ada mahkamah yang mana boleh diambil tindakan. Kita ada agensi-agensi kerajaan. Kita ada SKMM, kita ada agensi pengguna, kita ada persatuan-persatuan pengguna, kita ada tribunal. So semua ni melindungi pengguna. Melindungi hak pengguna. Dan undang-undang melindungi pengguna ni terlalu luas. For example katalah saya jual satu handphone. Harga dia RM20 kata. Berbanding dengan saya jual satu handphone yang berharga RM5,000. Yang RM20 tu boleh pakai hanya 3 hari. Okey? Tapi tak bolehlah kita sebagai pengguna kata, kenapa 3 hari boleh pakai phone RM20 ni? Berbanding dengan phone yang kita beli RM5,000, kita cakap benda ni boleh pakai 3 hari je. Tak munasabah. So nampak perbezaan tu. So kalau hak tu bergantung kepada harga yang kita bayar dan juga representasi ke atas produk yang kita beli. Kesesuaian harga dengan barangan tu lah. Sama ada munasabah ke tidak. Ya. Okey, tapi kalau kita nak tahu, kalau contohlah kita nak beli barangan online ni kan, macam mana kita nak tengok ciri-ciri benda tu adalah kita mungkin kita tak jangka kan, tapi benda tu adalah benda satu bentuk penipuan. Contohnya. Macam kita nak tahu? Yang senang kita nak detect lah. Dia sama macam online dengan offline. Macam kalau kita nak beli satu bangunan ataupun nak beli satu kondo ataupun property selalunya kita nak tengok sama ada developer tu adalah orang yang bertauliah dan kredibel. Dia ada track record tak? Sama juga dalam bisnes online. Kalau kita nak beli dari satu pihak tu, kita nak tengok pihak tu adalah kredibel, ada review, pernah tak ada orang
buat aduan yang dia ni tak pernah serahkan barang. That is the only way. Dia tak ada cara lain. Kita nak tahu dia ni betul ke penipu ke tak. Tengok gambar dia ni muka macam sengit sikit. Tu mungkin penipu. Tak ada. Benda ni sama ada dia kredibel ke tidak, dia ada reputasi menipu ataupun dia ada reputasi yang jujur dengan pelanggan. Tapi tu jadi masalah juga kalau dari segi untuk penjual kan. Kalau dia contoh baru mula, dia belum ada reputasi tu, orang risau juga kan. Ya. Sebab tu setiap orang yang baru bermula tu, dia kena build up masa untuk mendapat reputasi tu. Dan banyak peniaga-peniaga yang tak ada reputasi, dia akan menggunakan reputasi orang lain. That's why kita ada Insta Famous. That's why kita ada pelakon-pelakon yang menjadi yang promote yang endorse produk-produk tersebut. So bagi produk-produk baru, dia kena guna medium-medium sebegini. Dan kalau nak ikutkan tentang tadi untuk melindungi penjual pembeli ni, pengguna ni apa semua kan. Kita tak nak tanya berapa susah untuk kita pergi ke badan-badan tertentu. So kita nak tahu berapa senang yang kita boleh adukan kita punya kes-kes ni kepada pihak-pihak yang tertentu ni. Okey. Faiz, dari segi kemudahan dia memang mudah. Caranya pertama sama ada kita boleh terus pergi ke tribunal. Kita wujudnya tribunal pengguna yang boleh mendengar perkara-perkara ataupun isu-isu sehingga jumlah nilai barang tu RM50,000. So banyak tu. So yang banyak online yang beli 100, 200 semua boleh masuk sana. So kita pergi ke tribunal kita buat aduan dan kemudian bermula proses untuk tuntutan barang-barang yang defektif ke apa. Itu cara pertama. Kalau kita rasa barang tu lebih RM50,000, kita boleh pergi ke mahkamah. Pergi mahkamah tu buat tuntutan. Nah, masalahnya timbul begini. Ialah, what if kalau kita beli barang tu harga RM20 je? Saya nak pergi ke tribunal punya, nak pakai transport pun adalah RM30. Masalahnya bukan proses. Masalahnya ialah sama ada ianya berbaloi ke tak kita pergi. Itu masalah. So boleh itu yang question nak tahu kan. Macam mana daripada segi kes, mungkin nak cerita ada kes yang kita rasa berbaloi, tapi walaupun harga tu rasa tak berbaloi lah kita pergi ni. Okey. Dia dari segi ujian dia ialah ujian personal kita. Setengah orang dia kalau kena tipu RM1 pun dia kata all out, saya nak buat laporan polis. Betul, ada, betul. Okay. Setengah orang kata saya kena tipu RM1,000, tak ada rezeki lah. So dia bergantung kepada setiap individu. Tapi setiap individu walaupun kena tipu RM10 berhak untuk membuat laporan. Sama ada ianya adalah cost efektif ke tidak untuk melawan kes tu. Itu saja. Dari segi kos ni macam-macam nak kena kira. Macam-macam ya. Tapi kalau contohlah kita nak buat tuntutan tu, contoh kalau kita beli barangan online, peniaga tu dari luar negara, macam mana? Boleh juga ke? Boleh. Dia dari segi peniaga tu luar negara tu boleh kita tuntut. Samalah Hefni kalau kita beli barang-barang macam elektronik dari luar negara. Yes. Okey, katalah barang tak sampai. Now, dia ada dua cara sekarang online. Cara pertama sama ada portal. Portal online ni sekarang ni bukan macam portal biasa dah. Portal ni macam shopping kompleks dah. Betul. Dia dah jadi shopping kompleks dan dia juga merupakan broker di antara kita dan juga penjual. So, kalau barang tu di luar negara, portal ni lah yang penting. Kalau portal ni tak memberi satu jalan untuk kita menyelesaikan masalah macam ini, janganlah guna portal gitu. For example kita ada Alibaba. Alibaba ada dia punya cara-cara penyelesaian masalah yang mana dia akan bantu untuk kita selesaikan dengan penjual-penjual luar negara. Tapi ada portal-portal yang banyaknya yang tak buat begini. Dia buat kontraknya di antara katalah Faiz jual Apple kat saya online. Okey. Sampai-sampai gambar Apple je. So kontrak di antara pembelian Apple tu di antara Faiz dengan saya. Dia dalam syarat-syarat online portal ni dia kata saya tak ada masuk campur. Online portal tu ada tulis syarat gitu. So kitalah kena selesaikan sendiri. Tapi ada portal yang sendiri kata kalau ada masalah boleh rujuk, dia akan mediasikan ataupun selesaikan masalah tu. So kena cari portal-portal yang sedemikian. Kalau nak buat transaksi luar negara. Itu sebelum kita buat pembelian lah. Kalau dah terbeli tu memang tak ada jalan nak patah balik lah. Ya betul. Kalau nak beli barang-barang sama ada penjual tu kredibel ataupun kalau kita nak buat transaksi dia pemindahan wang tu kena cara yang terbaik. Cara yang terbaik untuk pemindahan wang yang banyak ialah mempunyai letter of credit. That one kita boleh
try and hedge kita punya risiko. Tapi kalau kita beli barang-barang kecil, kita just transfer TT. That one memang risiko kena tanggung sendiri. Kalau di luar negara lah, tapi kalau dalam negara masih boleh lagi kan? Dalam negara mudah untuk kita ambil tindakan. Ya, cuma apa yang pasti seperti apa yang diterangkan adalah ia bermula daripada diri kita. Kita kena make sure lah. Kalau macam ada portal-portal ni, check dululah kot. Kalau dia tak reply, tak payah belilah kot. Itu yang tadi katakan, kena tengok website yang kredibel lah, yang orang cakap boleh dipercayai lah. Bahasa mudahnya nak faham, boleh dipercayai. Kan, dan walaupun website tu kredibel sekalipun, tak semua orang dalam tu yang kredibel. Sebab tu saya kata kita kena check dulu. Kalau dia reply, okey, baru kita beli. Kalau dia macam contohnya, tak reply... maksudnya macam mana? Kita kena hantar mesej dulu kat dia ke? Yes, tanya. Tengok feedback macam mana, tengok komen-komen orang. So, lastly, ada tak nasihat kepada mereka yang di luar sana, yang gatal tangan, yang hari-hari membeli? Okey. Pembelian online ni ialah lebih mudah. Harga pun lebih murah. Betul, kerana kita tak sangat. gunakan kedai apa semua. So, pertimbangan perlu dibuat. Satu, kepada penjual. Sama ada dia ni adalah orang yang berreputasi. Tapi perbandingan harga tu pembeli selalu kena buat. Kalau saya beli online, harga dia RM1,000. Kalau saya beli offline, harganya RM1,050. Perbandingan beza RM50 tu boleh membuat saya rasa saya beli online lah. Saya save RM50. Tapi risiko RM50 perbezaan tu untuk saya cari penjual bila ada masalah, benda itulah pertimbangan pertama. Sama adakah berbaloi saya beli murah sikit, saya pergi offline ataupun saya pergi online. Itu pertimbangan pertama. Dan bila berlakunya masalah, yang pertama buat, terus make sure apa yang kita telah berurusan dengan penjual tu, kita simpan rekod dia semua. Semua kena simpan rekod. Itu untuk tuntutan ke apa-apa kalau kemudian hari kita. kan. Betul. Betul juga tu sebenarnya, kadang-kadang beza mungkin RM50. Online murah sikit, beli online lah. Tapi risikonya tu dengan nilai RM50. Itu pertimbangan dia. Apa-apa pun after sales tu paling penting. Before sales memang terbaik lah dia layan Semua kita. terbaik. Ya, semua terbaik. After sales tu Tanta dia tak kenal pun kita kan. Okeylah, tadi kita belajar sikit lah sebenarnya hari ni kan, topik pasal pembelian online. Terima kasih lah Cik Wan Azmi sebab datang hari ni. Jadi kalau mungkin lah tiba-tiba ada orang nak tahu lebih lanjut ke, nak tanya ke, boleh ke tanya dekat Instagram ke apa? Boleh. Just DM saya dekat Instagram saya dan saya akan cuba jawab. Ini Instagramnya ya. Wan Azmi, Wan Majid, nama penuh kat situ tak ada underscore space semua tak ada tau. Type je macam tu Boleh tanya terus kat situ. Alright, terima kasih Cik Wan Azmi sebab datang hari ni. Guten Morgen. Apa tu? Guten Morgen. Good morning. Tadi tak belajar tadi. Tak ada belajar. Tadi belajar benda lain je. Good morning tu sebenarnya yang paling penting Apa pun terima kasih.